Selamat malam, saudara yang kasih oleh Tuhan. 主内的弟兄姐妹晚安。 Kita bersyukur pada Tuhan malam ini kita boleh datang lagi dalam doa dan dalam merenungkan firman Tuhan. 谢上帝，今天的晚上我们可以来思想神的话，我们也可以一起来祷告。 Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 我们还未聆听神的话之前，我们先来先祷告。 Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. 阿爸父上帝，我们感谢你一整天来你对我们的美善。 Tuhan sudah menolong kami melewati sepanjang hari ini dalam pekerjaan, kehidupan, keluarga, studi, keluar masuk kami hingga pada malam ini. 你已经带领我们今天一整天的生活，我们的出入，我们的家庭，我们的工作，到今天晚上。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你。 Sekarang kami akan juga membaca dan merenungkan firman. 现在我们也要来读你的话，思想你的话。 Mohon Tuhan juga yang berbicara kepada kami. 求神你对我们说话。 Memakai kedua hamba-Mu dengan segala keterbatasannya boleh menyuarakan kepada firman Tuhan. 只要你这两位充满有限的仆人能够把你的话传达得清楚。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们感谢主，我们奉靠主耶稣的名祷告。 Amin. Malam ini kita akan merenungkan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 16. 今天晚上我们的经文就是起约翰一书第5章11节到16节。 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 16. 约翰一书5章11节到16节。 Saya akan baca dalam bahasa Indonesia saja. Kita yang berbahasa Mandarin boleh melihat Alkitab kita dan sambil mengikuti pembacaan saya. 我单单要为你们读给大家听，让我们大家一起来看。 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 16. Ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah sampai di akhir dari 1 Yohanes pasal yang surat 1 Yohanes. 弟兄姐妹，我们已经来到约翰一书的最后一本书了。 Yohanes di dalam akhir surat ini dia memberikan kesimpulan. 然后约翰在这个结束的时候，他有做出一个结论。 Ya, kesimpulannya itu ada di ayat 13. 他的结论就是在13节。 Semuanya ini kutuliskan kepada kamu semua, supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah, percaya kepada Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 我将这些话写给你们，信奉神儿子的名的人，要叫你们知道自己有永生。 Itu jelas sekali di ayat 11-12 dikatakan, ini kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, atau hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 这在11、12节很清楚的说，这见证就是神是给我们永生，这永生也是在他儿子里面，他儿子就是耶稣基督。人有了他的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。 Nah, saudara, ini menjadi satu landasan sebelum kita merenungkan mengenai apa yang diminta oleh Yohanes atau doa yang diminta oleh Yohanes yang harus kita lakukan. 这个就是在我们看约翰他所求的祷告之前，要有的一个根基。 Saudara, ini yang harus kita pegang.
kita yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, kita jelas sudah memiliki hidup yang kekal. 这就是我们所要抓住的，就是我们拥有耶稣基督，我们已经拥有永生了。 Ini harus kita ketahui, kita pegang, kita syukuri, kita yakini. 这个就是要我们知道，我们要抓住，我们要感恩，我们要深信的。 Nah, atas dasar itu, karena kita sudah mempunyai hidup kekal, karena kita sudah menjadi milik Allah, ada dua doa yang bisa kita naikkan. 那我们就基于我们是上帝的儿子，我们有永生了。那所以我们祷告，我们有所求的两件。 Ya, yang pertama itu ada di ayat yang ke-14 mengenai doa, ya. Inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 就是在14节，我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他存坦然无惧的心。 Pertama adalah doa meminta supaya sesuai dengan kehendaknya. 第一就是按照他旨意祈求的祷告。 Saudara, doa ini sesuatu yang merupakan hak yang istimewa diberikan Allah kepada kita. 祷告是上帝是给我们每一个信他的人一个特权， Karena di dalam doa itu kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mencari Tuhan, bertemu Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. 因为通过祷告，我们可以来到上帝面前寻求他，跟他沟通。 Tentu di dalam doa itu kita bisa meminta, namanya juga berdoa itu juga arti dasarnya meminta kepada Tuhan. 那所谓祷告，就是我们可以向他求，向上帝求。 Tapi kalau kita melihat doa dengan perspektif Alkitab, doa itu bukan hanya sekedar meminta. 但是如果我们从圣经的角度来看，祷告不是单单祈求而已。 Atau maksudnya doa itu bukan hanya meminta apa yang kita mau kita minta. 而祷告不是单单我们要求我们所要的，我们想要的，我们求这样子。 Tetapi saudara, memintanya itu adalah yang kita harus minta adalah supaya kehendak Allah itu yang kita minta. 而且我们祷告就是要按照上帝的旨意，是照着上帝的旨意来求的。 Itu sama dengan di doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 这就是好像主祷文那样，我们在天上的父，愿人之尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。 Ya, saudara, kehendakmu kita meminta dalam doa itu kita justru meminta supaya kehendak Tuhan itu yang terwujud di dalam kehidupan kita. 我们祷告，我们就是求让上帝的旨意实现在我们的生活当中。 Atau kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu kita kenali dan kita pegang, kita ikuti. 而且祷告就让我们求，让我们知道明白他的旨意，我们跟着他的旨意，我们顺服他的旨意。 Jadi doa bukan mentransfer keinginan kita supaya nanti Allah mengikuti keinginan kita. 所以祷告不是要按照我们的旨意，按照我们的意思，上帝要照我们的意思来行。 Tetapi doa adalah kita mentransformasi bagaimana kita mengenali kehendak Allah dan kita dalam doa kita terus makin bertumbuh, makin dibukakan pikiran kita mengerti dan menerima kehendak Allah itu terjadi. 而祷告是让我们更知道上帝的旨意是什么，而我们愿意跟随他，我们愿顺服，让他的旨意也实现在我们的生活当中。 Jadi doa bukan membuat Allah mengikuti kita, tapi membuat kita berubah, kemudian kita mengenali kehendak Allah dan sujud atau tunduk kepada kehendaknya. 祷告不是让上帝要听我们按照我们的意思，而是我们更认识他的时候，而我们愿意改变，而我们遵守他的旨意。 Nah, kita mungkin bertanya, kalau begitu, apa manfaatnya doa buat saya kalau bukan kehendak saya yang terjadi, tapi kehendak Tuhan? 那这样我们会问呢？那么这样子我们祷告有什么用呢？如果祷告不是照着我的意思，要照着上帝的意思，那对我有什么好处呢？ Saya kan punya keinginan ini, saya punya harapan ini. Kalau bukan itu yang terjadi, apa gunanya buat saya? 我有我的期待，我的愿望。如果不是按照我的期待、我的愿望来实现，那么祷告对我有什么好处呢？ Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa kehendak Allah yang itu
Kenapa kehendak Allah yang kita harus minta? Karena kehendak Allah itu jauh lebih besar, lebih sempurna daripada sekedar apa yang kita pikirkan mengenai kebutuhan kita. 所以为什么我们要遵守上帝的旨意？因为上帝的旨意是个很大的那个更广泛、我们非常有限的，他的旨意是非常大的。 Jadi kita percaya bahwa ketika Tuhan kehendaknya, rencananya yang agung, yang tidak terbatas itu yang terjadi, pasti itu adalah sesuatu juga yang akan memenuhi kebutuhan kita yang terbaik bagi kita. 所以上帝的旨意是无限的，是对我们是最好的。所以如果他的旨意来实现，那也是给我们是最好的。 Dan karena itu ketika kita minta supaya kehendak Allah terjadi, kita percaya bahwa Tuhan juga tahu apa yang terbaik untuk kita dan akan memberikannya kepada 那 kita. 当我们求让上帝的旨意实现，也就是说，上帝知道什么对我们是最好的， Nah, saudara, ini yang 他也 selalu 把最好的是给我们。 jadi prinsip. Berdoa itu kita mencari kehendak Tuhan dan mengenalinya dan memegangnya. 所以这个要成为我们的原则。祷告就是我们要来认识他的旨意，我们抓住，而我们愿意遵守。 Kadang-kadang kita berdoa, kok kayaknya rasanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. 有时候我们祷告就好像不按照我们所要的。 Kita doa untuk dunia ini, untuk perang di Ukraina, kok sudah 6 bulan lebih perangnya masih terus terjadi. 我们为这个俄罗斯乌克兰祷告，但是他们战争已经6个月了，但是还这样继续在战争当中。 Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? 难道上帝没有听见我们的祷告吗？ Bukan demikian. 不是这样。 Tapi kita sedang mencari untuk mengerti apa sih kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam situasi yang begitu buruk, kita percaya Tuhan juga punya kehendak yang terbaik. 我们在寻求到底上帝的在这些事上的旨意是什么，也就在这样恶劣的情况当中，还是有上帝美好的旨意存在。 Karena itu kita berdoa terus supaya Tuhan membuka mata kita, membuka hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa mengerti apa itu kehendak Allah dalam situasi yang kita hadapi. 所以我们继续要祷告，让我们让上帝来打开我们的眼睛，睁开我们的眼睛，我们的思想，我们的心，以致我们能够明白，在这样的情况当中，神的最好的旨意是什么。 Yang kedua adalah berdoa untuk mereka yang berbuat dosa, tapi yang dosa yang tidak mendatangkan maut. 那第二就是为那些犯罪的人祷告，但是他们的罪是不至于死的罪。 Ya, ayat 16 itu saya baca sekali lagi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. 人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。有至于死的罪，我们不说当为这罪祈求。 Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kukatakan bahwa tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。 Nah, saudara, apa sih dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? 那弟兄姐妹，什么是呢？有那个不至于死的罪，也有那些至于死的罪呢？ Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah didiskusikan dari zaman bapak-bapak gereja, mungkin sudah 2000 tahun dibicarakan hal ini. 其实这个在2000年前那些教父已经他们成为他们的讨论。 Karena Yohanes hanya bicara tentang hal itu di sini, jadi kita nggak tahu tidak tahu lebih jelas sebenarnya apa yang mau dia inginkan atau dia katakan. 因为约翰只是在这里提到这件事情，所以我们也不知道，也不明白到底他所要表达的是什么。 Yang pasti adalah untuk saudara yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, jemaat harus berdoa. 那主要就是那些不至于那些凡弟兄那些他们犯那些不至于罪的、不至于罪的、不致死的罪的，那不要为他们祷告。 Untuk yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, Yohanes mengatakan dia tidak mendorong. Maksudnya sebenarnya dia juga tidak melarang, tapi dia tidak mendorong orang untuk berdoa. 但是约翰也说，有于那些至于死的罪，他不说当为这些罪
祈求，他不禁止也不鼓励。 Nah, saudara, apa sih artinya? 这个是什么意思呢？ Ya, pasti kalau kita baca-baca atau mungkin kita sudah pernah mendengar ada pengkhotbah menjelaskan mungkin satu dengan dua lain cara. 有的那些也许那些讲员他们有按照他们的方式解释。 Tapi kita bisa melihat begini, kita juga bisa melihat bahwa pertama paling tidak bahwa dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang begitu besar, hebat sekali. 但是最少我们能够知道，那些能够那个办那个治理死的罪，一定很大很大的罪。 Karena maut itu lawannya adalah hidup atau hidup kekal. Jadi ini adalah hukuman kekal, ini adalah hidup yang kekal. 因为那个死想反过来就是生命，那就是永生永死。 Doa untuk ini, Yohanes tidak mendorong jemaatnya untuk berdoa. 所以为这方面就亚没有鼓励他的教会的信徒来祷告那些治理死的罪。 Pertanyaannya, ini dosa apa ya yang mendatangkan maut? 所以我们的问题就是那些治理死的罪是什么罪呢？ Atau dosa apa yang membawa kepada maut yang kekal atau penghukuman yang kekal? 或者是什么导致那些得到永远的灭亡的永死的罪呢？ Kalau saya melihat, saya membandingkannya dengan hidup yang kekal. 我就以那个永生来做对比。 Ya. Dosa yang mendatangkan maut yang kekal, itu lawannya adalah apa yang dibuat untuk mendapatkan hidup yang kekal. 那些导致至于那个永远死的罪，或是永生永远的罪，永远死的那个罪，更相反的就是那个能得到永生的。 Untuk mendapat hidup yang kekal, prinsipnya adalah kalau di ayat 13 ya dikatakan yang percaya kepada anak Allah, kepada Yesus sebagai anak Allah, Mesias, itulah yang mendapat hidup kekal. 我们要得到永生，就是好像13节这里所说的，就是相信上帝的儿子耶稣基督的名的，就知道自己有永生了。 Jadi dosa yang mendatangkan maut adalah orang-orang yang sudah benar-benar mengambil keputusan untuk tidak lagi mau percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. 所以那些关于至于死的罪，就是他们已经做决定，不要接受耶稣基督作为他们的救主的。 Ini yang disebut dengan antikristus, yaitu orang yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, tidak percaya Yesus sudah datang ke dalam dunia sebagai manusia. 这就是所谓那些敌基督的，就是他们不相信耶稣是上帝的儿子，已经道成肉身成为人了。 Orang-orang ini, Yohanes katakan mereka begitu kerasnya sehingga mereka mungkin sudah keluar dari jemaat pada saat itu. 所以说他们这些人就是这样的顽固的，那他们已经从教会离弃了。 Jadi orang-orang ini kalau sudah istilahnya begini, kalau dia memang sudah keras kepala tidak lagi mau percaya Yesus, ya sudah kita bukan prioritas kita untuk berdoa buat mereka. 所以如果他们这样的这些人就很刚烈，就是不要接受，不要相信，那为这些人我们也不要再为他们祷告。 Ya, tapi bukan berarti nanti kita lihat bahwa bukan berarti sama sekali kita tidak bisa berdoa untuk mereka. 但是并不代表我们不能够为他们祷告。 Tapi yang satu sisi adalah kita harus berdoa kepada orang yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. 然后另一方面，我们要为那些不至于死的罪人。 Atau orang-orang yang melakukan dosa yang belum sampai kadar yang paling tinggi yang tadi yang mendatangkan maut. 就他们犯罪，但是他们没有达到那些导致死亡的那些罪。 Dia berdosa, mungkin dia melakukan perzinahan, dia melakukan mabuk, pesta pora dan sebagainya. 是他办奸淫，他们办他那样。 Nah, orang-orang seperti ini bisa nanti berkembang sampai kepada tersesat makin jauh sampai meninggalkan Tuhan. 那这样的人，他们会被迷惑，就离开上帝。 Nah, orang seperti itu, kalau kita melihat ada saudara yang berdosa, kita juga perlu berdoa supaya mereka cepat bertobat dari dosanya dan tidak makin dalam dan makin jauh dari Tuhan. 所以，如果我们看到有弟兄如果犯上这样的罪，我们要为他们祷告，让他们不越走越远，越犯罪越深。 Dosa mereka sekarang belum mendatangkan maut karena mereka belum sampai tahap menyangkal Yesus sebagai anak Allah.
因为他们的所犯的罪还不至于死，因为他们还没有达到那个否认耶稣基督是上帝的儿子这一点。 Tapi mereka bisa sampai pada tahap itu. Karena itu kita perlu berdoa untuk mereka. 但是他们也会走到那一个地步，所以我们需要为他们祷告。 Kita doakan supaya ia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidup kepada mereka. 我们祷告，求上帝赐给他们生命。 Ini bukan berarti bahwa orang-orang ini yang berdosa ini belum punya hidup. 这并不表示说这些人没有生命， Karena yang didoakan ini adalah sebenarnya saudara-saudara seiman tapi yang jatuh dalam dosa. 这个就是在主内的弟兄姐妹，但是他们落在罪恶。 Karena kalau dia sudah saudara seiman percaya Yesus ya dia ada hidup. 因为如果他是主内的弟兄姐妹，就是他相信耶稣，他是有生命。 Tapi doakan supaya hidup yang sudah dia terima, karena hidup itu kan digenapi pada masa akhir, supaya dari sekarang sampai pada masa akhir itu dia tetap ada dan tidak kemudian menyimpang meninggalkan Tuhan. 因为这个生命是到那个末世的时候就才实现的，所以让他能够继续持守这个生命，直到最后不 Ya, 离弃。 jangan nanti sampai kepada tahap yang seperti mendatangkan maut. 千万不要达到那个导致死亡的罪。 Orang seperti ini kita prioritas untuk berdoa. 那为这样的人，我们主要为他们祷告。 Kita menolong mereka secara rohani. 我们帮助在他们的灵命方面，我们要帮助他们。 Kalau sebelumnya kita mendengar, Yohanes juga mendorong kita membantu saudara yang berkekurangan, menolong secara jasmani. 然后之前约翰也鼓励我们要帮助那些在肉体方面有缺乏的人。 Sekarang kita menolong secara rohani. 那现在我们帮助在灵命方面。 Orang-orang seperti ini yang dalam pergulatan inilah yang kita prioritaskan untuk kita doakan. 这些在挣扎当中、困扰当中的人，就是我们要为他们祷告。 Orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang mendatangkan maut juga sebenarnya bisa didoakan. 其实那些导致伴你至于死的罪，我们也可以为他们祷告。 Tadi katakan Yohanes mengatakan bukan prioritas, tapi juga tidak melarang. 刚才约翰说不是最主要的，但是也没有禁止。 Kalau kita punya saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, kita tetap bisa doakan mereka, tapi tentu kalau yang sedang bergumul itu yang menjadi prioritas kita. 但所以如果我们有那个已经犯罪不相信的，我们可以为他们祷告。但是如果有已经相信了，但是还在挣扎当中，我们更要特别为他们祷告。 Jadi pada akhirnya kita perlu berdoa untuk saudara-saudara kita, baik yang sedang bergumul atau bahkan udah mengatakan tidak lagi percaya pada Tuhan, kepada mereka tetap kita harus terus berdoa. 所以总之，我们要为那些在挣扎当中的人，我们要特别为他们祷告，然后我们也要为那些不要相信的人、不很刚硬的人，还是要为他们祷告。 Biar ajaran doa ini juga menolong kita dalam kehidupan doa kita. 当然，这个祷告的功课也能够帮助我们在祷告的生活里。 Pertama, kita berdoa supaya hati kita, pikiran kita mengenal kehendak Allah dan disesuaikan dengan kehendak Allah. 首先，我们要为我们的思想、我们的心能够认识上帝的旨意，而合乎上帝的旨意。 Yang kedua, kita doakan saudara-saudara seiman kita, baik yang terutama yang sedang bergumul dengan iman mereka, dengan dosa, supaya mereka bisa segera lepas dari dosa. 然后第二，我们主要为主内的弟兄姐妹，他们在这个挣扎当中犯罪里挣扎，让他们能够悔改，赶快回到上帝面前。 Tapi tentu kita juga perlu mengingat pada akhirnya saudara kita yang sudah meninggalkan iman Kristen, tetap kita doakan mereka. 然后我们也为那些已经离弃了他们的信仰的人，我们还是要为他们祷告。 Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita dalam doa-doa kita. 求上帝帮助我们，祝福我们在我们祷告的事上， Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Minta Nyonya Pendeta Sing Sing pimpin kita dalam doa. 天父上帝，我们感谢你，今天晚上借助今天晚上的祷告会的讲道，再次的提醒我们祷告的时候，我们要按照神你的旨意，让我们能够顺服你的旨意，明白你的旨意，而不只是要求我们自己的旨意。让今天晚上让我们能够学习的功课，还有第二，我们也要
为主内的弟兄姐妹祷告，特别他们在他们的信仰方面挣扎困扰当中的时候，我们也要为他们祷告，让他们能够得胜，他们能够回到上帝面前来。然后我们也还是要为那些已经相信上帝，然后又离开了上帝的，无论是我们的朋友还是弟兄姐妹，我们还是要为他们祷告，让他们还有机会回到你的面前来。主，谢谢你，今天晚上我们能够学习这样宝贵的功课，让我们在祷告的生活当中，我们能够过得一个得胜的生活。谢谢你听我们祷告，奉靠耶稣的名祈求的，阿们。阿门。